Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada hari Isnin malam Selasa, dan telah pun kita memulakan bacaan kepada risalah Nawaqidul Islam, iaitu suatu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, yang dinamakan ataupun yang disebutkan sebagai Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam adalah perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Perkara-perkara yang membatalkan keislaman ataupun keimanan seseorang. Pada kelas yang lalu kita telah menyebutkan kenapa digariskan 10 sahaja, sedangkan perkara yang boleh mengakibatkan terkeluarnya seseorang daripada agama Islam adalah banyak. Tetapi para ulama menyatakan bahawasanya apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, 10 perkara pembatal keislaman yang beliau senaraikan dalam risalah beliau Nawaqidul Islam, adalah perkara asas ataupun 10 perkara utama ataupun 10 perkara asas yang menjadi asas kepada pembatalan akidah tauhid seseorang. Adapun pecahan-pecahan daripada ataupun kalau kita sebutkan perkara-perkara lain yang banyak yang disenaraikan oleh para ulama yang menyebabkan terbatalnya keislaman dan keimanan seseorang ataupun gugurnya keimanan seseorang itu banyak sekali, maka semua yang banyak-banyak itu adalah pecahan daripada 10 perkara asas yang digariskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan risalah beliau ini menjadi panduan, dan risalah beliau ini adalah suatu asas yang digariskan sesuai sehingga kepada zaman kita pada hari ini, kerana dekatnya zaman kita dengan zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Maka telah kita bacakan pada kelas kuliah yang lalu perkara yang pertama, wabisanadi ila al-muallif, daripada muallif risalah ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqid al-Islam asyratu nawaqid. Ketahuilah bahawasanya perkara yang membatalkan keislaman seseorang itu terdapat 10 perkara.
Al-awwalu, yang pertama yang telah kita bacakan pada kelas yang lalu, asyirku fi ibadatillah. Asyirku fi ibadatillah ta'ala. Pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampunkan, an yushraka bihi, orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan selain daripada dosa, selain daripada syirik, liman yasha, kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dalam surah An-Nisa 48. Wa qal innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya sesungguhnya man yushrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi, Allah telah mengharamkan ke atasnya al-jannata, syurga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu daripada penolong. Surah Al-Ma'idah 72. Wa minhu az-zabhu li ghairillah, antaranya adalah sembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kaman yazbahu lil jin, sebagaimana orang yang menyembelih untuk jin, ataupun aulil qabri, ataupun menyembelih untuk kubur. Jadi ini perkara utama yang asas sekali. Dan sebenarnya pecahan-pecahan daripada asas yang pertama ini banyak sekali. Apa sahaja perkara yang melibatkan syirik dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk di dalam bab yang pertama ini. Maka antara perkara yang disebutkan dan dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam poin yang pertama ataupun perkara yang pertama pembatal keislaman itu adalah az-zabhu li ghairillah, sembelih kepada selain Allah, seumpama orang yang menyembelih untuk jin, untuk dipersembahkan kepada jin, dan seumpama orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada kubur. Maka ini disebutkan contoh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kerana mungkin pada zaman beliau orang banyak melakukan syirik, dan antara syirik yang banyak dilakukan oleh mereka adalah menyembelih haiwan dan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita syarahkan pada kelas yang lalu bahwasanya perbuatan menyembelih itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah untuk Allah, dan dia dikira ibadat. Maka semua yang ibadat yang hanya diberi pada Allah tetapi dikongsi kepada makhluk, seumpama yang kita sebut tadi, sembelih ditumpahkan darah untuk Allah tapi ditumpahkan darah untuk berhala manat yang dilakukan oleh puak-puak jahiliyah pada zaman awal. Kemudian puak-puak al-quburiyun, puak-puak yang menyembah kubur dengan menyembelih haiwan kurban untuk tujuan dipersembahkan kepada kubur. Maka ini semua adalah perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Sesiapa yang melakukan demikian, maka dia telah kufur dan murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalika. Berikutnya, qala asy-syekh rahimahullah, telah berkata asy-syekh rahimahullah, al-thani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim, kafara ijma'an. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita. Yang kedua, perkara yang membatalkan keislaman dan membatalkan keimanan seseorang itu, sesiapa yang ja'ala bainahu wa bainallah,
orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala wasaita, wasilah ataupun perantaraan, wasait, perantaraan antara Allah dengan hamba. Satu orang yang mengambil makhluk untuk dijadikan perantaraan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'uhum, dan mereka memohon kepadanya. Yad'uhum, hum itu kembali kepada siapa? Maksudnya yang dijadikan wasaid tadi tu, iaitu perantara atau perantaraan itu yang dimohon kepadanya. Wa yas'aluhum, dan mereka memohon kepadanya. Asy-syafa'ah, iaitu mereka memohon syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal mereka itu atas wasaita, atas wasilah-wasilah ataupun perantaraan-perantaraan yang mereka jadikan perantaraan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya kafara ijma'an, telah kufur secara ijma' ulama, telah kufur secara ijma' ulama. Wa hadha fil haqiqati huwa naw'un min asy-syirk. Maka sebenarnya hakikat perkara yang kedua ini adalah syirik sebenarnya. Hakikatnya wasaita, perantaraan itu adalah syirik sebenarnya. Dan sebenarnya boleh masuk dalam kategori yang pertama tu, yang kita sebutkan tadi itu. Kategori pertama asyirku, syirik fi ibadatillah, dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipecahkan dan dijadikan poin nombor 2 adalah man ja'ala bainahu wa bainallah wasaita yad'uhum wa yas'aluhum. Mereka menjadikan perantaraan antara diri mereka dengan Allah, suatu perantaraan iaitu makhluk antara dia dengan Allah. Maka apa guna perantaraan ini? Gunanya perantaraan ini untuk menyampaikan mereka ini kepada Allah ataupun mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perantaraan yang mereka jadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila mereka menjadikan perantaraan antara mereka dengan Allah, apa yang mereka buat? Maka yad'uhum wa yas'aluhum, mereka doa, minta dan memohon kepada mereka asy-syafa'ah. Kepada mereka siapa? Mereka minta kepada perantaraan itu asy-syafa'ah, supaya perantaraan itu menjadi penolong kepada mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakkal alaihim, dan mereka bertawakal ke atas perantaraan-perantaraan tersebut. Maka kafara ijma'an fa huwa inda at-tahriri dakhilun fil awwal. Maka sebenarnya poin yang nombor 2 ini adalah sebenarnya masuk dalam kategori pertama, iaitu asyirku fi ibadatillah. Falladhi yad'ul mauta wal ghaibin, maka orang-orang yang menyeru, memohon kepada mauta, orang yang dah meninggal, wal ghaibin, orang yang ghaib, yang tak ada depan mata, ghaib. Wa yastaghithu bihim, dan memohon pertolongan dengan mereka, fir rakha'i wasyiddah, dalam keadaan senang maupun susah. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal atas mereka untuk melunaskan hawaijahu, iaitu untuk melunaskan hajat-hajat mereka. Au fi nasrihi alal a'da, ataupun nak gunakan perantaraan ini supaya mereka boleh menang ke atas musuh-musuh. Au fi maghfirati dhunubihi, ataupun digunakan perantaraan itu untuk supaya dosa-dosa mereka itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fi najatihi minan nar, ataupun untuk menyelamatkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Au fi shifai maradih, ataupun nak menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka kena. Au fi najatihi min kurbatih, ataupun nak supaya boleh menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Za'iman annahu yaf'alu zalika talaban li syafa'atihim,
iaitu zaiman dengan mendakwa annahu yaf'alu zalika, mereka buat demikian itu untuk minta pertolongan li syafaati syafaat. Fa inna hadza huwa ma kana alaihi al-musyrikun, dan inilah yang sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah, musyrikun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, iaitu surah Az-Zumar ayat 3. Surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka sembah selain Allah yang mana mereka sembah makhluk tersebut yang tak mampu nak memberi mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, pun tak boleh nak bagi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, tapi mereka dakwa, mereka kata haula'i syufa'auna. Apa mereka kata? Mereka kata ni adalah penolong-penolong kami yang boleh bagi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus ayat 18. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berfirman lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah semua makhluk-makhluk tersebut, tetapi kami nak jadikan semua makhluk-makhluk yang kami jadikan wasaid, perantaraan itu, supaya kami ini boleh dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat 3. Fahum imma an ya'budu salihin mubasyarah, maka mereka dengan pelbagai kategori, ada sebahagian mereka yang pergi menyembah orang-orang saleh secara direct, aw ma yansubunahu min tamasil, ataupun mereka pergi buat tamasil, berhala, patung, dan mereka menjadikan patung tersebut simbol kepada orang-orang saleh tersebut. Baik. Ayat surah Yunus ayat 18 dan surah Az-Zumar ayat 3 tadi tu. Yunus 18, Az-Zumar ayat 3 ni. Dua ayat ni tadi Allah Subhanahu wa ta'ala cerita. Dua ayat yang kita bacakan yang tadi tu, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dekat kita, cerita kat kita dalam Al-Quran ni perangai orang kafir pada waktu Nabi SAW diutuskan ataupun sebelumnya, iaitu di kalangan orang-orang yang menjadikan ataupun mengambil berhala-berhala dan menyembah berhala-berhala ataupun sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah merekodkannya di dalam Al-Quran. Allah cerita tentang bagaimanakah bentuk syirik yang dilakukan. Dan bentuk syirik yang dilakukan, yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ni, bukan hanya semata-mata nak cerita orang kafir pada zaman Nabi Nuh. Bukan semata-mata nak cerita orang kafir yang buat benda demikian pada zaman Nabi SAW. Tapi Allah nak ceritanya orang yang buat syirik ni sejak daripada zaman kaum Nabi Allah Nuh, Waddan wa Suwa'a wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, 5 orang saleh yang Allah cerita dalam Quran ni, bila mereka ni mati, banau ala qabrihi masjidah, yang mereka ni buat atas kubur-kubur mereka ni masjid, ataupun buat tamasil, buat patung-patung semua ni, bukan hanya ada pada zaman itu. Dan bukan hanya Allah nak cerita benda ni berlaku pada zaman kafir jahiliyah ketika mana Nabi SAW diutuskan. Tapi Allah nak cerita samanya trend, samanya bentuk, samanya konsep
orang yang membuat syirik kepada Allah ni konsepnya sama sejak daripada awal kemunculan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke zaman kita pada hari ini. Allah nak cerita trendnya sama. Allah nak cerita bentuk syirik yang dilakukannya sama. Tetapi bentuk ataupun benda yang dijadikan syirik itu mungkin berbeza, tetapi konsepnya sama. Maka pada zaman Nabi Allah Nuh ni tadi, ataupun disebut bahawa kaum Nabi Allah Nuh 5 orang, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar, maka itu awal kemunculan orang yang menyembah patung, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada zaman itu dibuat patung tizkariyah, dibuat patung untuk mengenang jasa orang soleh. Tapi Al-Bukhari berikutnya meriwayatkan hadis bahawasanya zaman berlalu cucu cicit yang kemudian generasi yang kemudian akhirnya menyembah patung tersebut, di mana golongan awal tidak menyembahnya tetapi disembah oleh orang yang kemudian. Berlaku pada zaman ketika mana Amr ibn Luhai, suatu orang yang pergi berdagang dekat luar, kemudian dia nampak orang sembah patung, nampak macam bagus, maka dia pun bawa baliklah patung-patung kat Mekah. Maka terjadinya 360 Tuhan sekeliling Kaabah itu, maka dia berulang balik dan dia berulang balik. Berikutnya zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, berikutnya sehingga ke zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Benda ni menjadi-jadi dan ianya berulang-ulang bentuk yang sama, trend yang sama. Sebab itulah Al-Quran itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia itu sampai hari kiamat relevan. Dan macam kita sebutkan tadi, 2 ayat yang Allah cerita ni, Allah bukan nak cerita ni orang yang buat syirik pada zaman Nabi Nuh, ini bukan orang buat syirik pada zaman Nabi Muhammad, tapi konsep yang mereka melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, konsepnya sama. Apabila Allah kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, surah Az-Zumar ayat 3 ni tadi, kami tak menyembahnya. Apa maksudnya? Maksudnya apabila Nabi SAW membawakan dakwah tauhid, dakwah supaya mentauhidkan Allah dan jangan mensyirikkan Allah, waktu itu mereka sembah patung dan dengan pelbagai bentuk. Dan waktu itu mereka sembah pokok dengan pelbagai bentuk. Waktu itu mereka menyembah kuhan, bomo, mereka menyembah tukang tilik, dan mereka menyembah makhluk-makhluk yang lain. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah manusia dijadikan anak Tuhan. Macam-macam konsepnya. Tapi apabila Nabi SAW membawakan tauhid, Nabi tempelak puak-puak ni semua. Maka datang cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan berikutnya kita tahu tentang Ibrahim memecahkan kapak berhala dan sebagainya. Kemudian tujuannya nak supaya orang berfikir. Maka berikutnya bila puak-puak ini muncul pada zaman Nabi SAW, maka bila diingkarkan kepada mereka ni, jangan sembah patung, sembahlah Allah Ta'ala, turun ayat-ayat Allah Ta'ala. Kamu ni kata Allah ciptakan kamu ni kata Allah turunkan rezeki, itu air hujan, kamu kata Allah keluarkan rezeki makanan dan sebagainya. Tapi kenapa kamu mensyirikkan Allah? Maka apabila ditempelak kepada mereka puak-puak ni, mereka jawab ma na'buduhum, kami ni bukan menyembah patung, kami bukan menyembah pokok, kami bukan menyembah malaikat, kami bukan menyembah Nabi dan Rasul yang mati tu, kami bukan menyembah mayat dalam kubur.
Maka tak kesama macam orang pada zaman sekarang yang pergi tawaf kubur, yang pergi ke kubur para wali, pergi kubur para salihin. Maka bila kita engkar perbuatan mereka tersebut, mereka kata, siapa yang menyembah makhluk dalam kubur ni? Kami tak menyembah Fulan bin Fulan. Kami tak menyembah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kami tak menyembah Syekh Muhammad Nuh. Kami tak menyembah Syekh ni. Kami tak menyembah. Tak menyembah. Tapi yang kami buat ni supaya kami ni, insan yang berdosa ni, supaya kami mendapat pembelaan di hadapan Allah Ta'ala, dan supaya orang yang mati ni dapat bagi syafaat di sisi Allah, supaya kami ni tak masuk neraka dan kami ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Itu konsepnya. Maka konsep sama. Walaupun kita tidak melihat pada zaman sekarang orang ambil patung kemudian sujud depan patung, tak ada. Walaupun kita tak nampak orang ambil patung teddy bear kemudian sujud depan patung teddy bear, tak ada. Mana ada? Dan tak ada orang ambil biskut teddy bear kemudian pergi sujud depan biskut, seperti mana yang dibuat oleh Arab Jahiliyah pada zaman awal. Tak ada siapa pula zaman sekarang ni pergi ambil batu kemudian pergi sujud kat batu, tak ada. Tapi tidakkah mereka menjadikan batu-batu itu berkat, batu-batu itu membagikan syafaat? Tidakkah mereka ni mendakwa bahawasanya orang yang di dalam kubur ini adalah wali Allah dan mereka ini orang yang dekat dengan Allah, maka kita ni orang yang berdosa. Maka bila kita orang berdosa, macam mana kita nak mohonkan Allah? Tidakkah kita ni yang berdosa ni doa kita tidak mustajab? Maka apa masalahnya untuk kami pergi ke perkuburan orang saleh ataupun pergi ke ustaz-ustaz ni dan kami mohon kepada ustaz ni, ataupun kami sujud kat kubur, ataupun kami persembahkan sembelihan dekat kubur, ataupun kami nazar dekat kubur, ataupun kami doa kepada kubur, dengan tujuan supaya kami ni yang berdosa ni Allah ampunkan dosa dengan orang soleh yang mati dalam kubur ni tadi. Itu konsepnya. Tidakkah itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Syirik. Maka Allah telah merakamkan jawapan orang dulu sehinggalah kepada hari ini, dan sehingga kiamat Allah telah bagi jawapan kepada kita. Kalau kita ingkar kepada orang yang buat syirik kepada Allah Ta'ala, Allah dah bagi dah jawapannya, iaitu apa yang mereka akan cakap. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami ni tak menyembahnya, kami tak menyembah, tapi kami ni naklah supaya mayat-mayat ni, Tok Syekh ni akan memberi syafaat kepada kami ni. Siapa yang tak jelas aku tak faham, aku pun tak tahu macam mana nak dijelaskan lagi kepada puak-puak ni. فَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ وَأَنَّهُمْ يُدَبِّرُونَ هَذَا الْعَالِمِ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي هَذَا الْوُجُودِ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ نَوْعِي الشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ. فَمَنْ تَقَرَّبَ, maka siapa yang mendekatkan diri ilaihim kepada mereka ni, kepada mayat-mayat ni, annahum yanfa'un atau yadurrun, yanfa'un bagi manfaat, mendapat mudarat, yudabbirul hadzal alam, yang mentadbir alam ni, wa yatasarrafuna fi hadzal wujud, yang ada kuasa macam-macam puak-puak sufi tu dakwa. Faqad jama'a baina naw'i syirk, maka mereka telah menghimpunkan dua jenis syirik, iaitu syirik di dalam rububiyah dan syirik di dalam ilahiyah. Syirik di dalam rububiyah Allah dan syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kerana syirik yang mereka lakukan itu dalam bentuk rububiyah, kerana i'tiqad mereka makhluk-makhluk ini yudabbiru hadal amr atau hadal alam. Mereka lah, makhluk-makhluk inilah yang mentadbir alam ni. Wa annahum yamlikuna an-nasra 'ala al-a'da, dan mereka lah ada kuasa untuk nolong kita ni atas musuh-musuh kita, dan mereka ada kuasa untuk mengampunkan dosa kita, dan mereka ada kuasa untuk menyebabkan kita ni tak masuk neraka. Tidakkah itu telah mendakwa rububiyah kepada makhluk? Maka itu adalah syirik
kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarattaba ala zalika syirku fi ibadati bizabh lahum. Berikutnya, setelah dia syirik dalam rububiyah, maka dia datang dengan syirik dalam ibadat pula. Maka dia buat ritual. Yang tadi tu dia percaya orang yang mati dalam kubur tu boleh bagi syafaat. Dia percaya orang mati dalam kubur tu ada kuasa menentukan baik buruk kepada kita ni. Dia percaya orang dalam kubur, orang yang mati itu mampu memberi syafaat, menolak mudarat. Dia percaya orang dalam kubur tu boleh menyebabkan dia masuk syurga. Dia percaya orang dalam kubur tu boleh menyebabkan dia terhindar daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Maka itu rububiyah. Maka akhirnya dia membawa kepada syirik dalam ilahiyah. Maka dia tidak terhenti hanya percaya bahawasanya makhluk dalam kubur ataupun makhluk-makhluk yang dijadikan perantara ini, dia tak terhenti sekadar mereka ni ada kuasa. Mereka ini ada ataupun mampu untuk memberi manfaat dan menolak mudarat. Maka lepas tu nak buat apa? Maka dia datang dengan ritual. Apa ritualnya? Sembah kubur, sujud dekat kubur, mesti dengan ritual. Kenapa orang tawaf kat kubur? Kenapa orang tawaf dekat kubur? Kerana perbuatan ibadat yang dibuat dekat kubur itu, yang uluhiyah itu, disebabkan kepercayaan mereka syirik dalam rububiyah. Maka sebab itu mereka tawaf. Sebab itu mereka ambil sembelihan dan sembelih dekat kubur. Sebab itu mereka mesti peluk kubur dan cium kubur. Sebab itu mesti mereka nak jilat batu nisan kubur. Pergilah mana-mana kubur yang dikatakan kubur ulama ke, kubur para sahabat ke dan sebagainya. Kita boleh pergi tengok mana-mana saja. Dekat Malaysia pun banyak. Dekat negara-negara jiran pun lagi banyak. Dekat negara mana-mana negara Turki pun ada. Dekat negara China pun ada. Maka semua kubur-kubur ni orang peluk kat kubur, orang jilat kat kubur, orang macam-macam. Nazar, sembelihan. Semua ini adalah ibadat kepada Allah Ta'ala yang telah dikongsi dan diberikan sikit kepada makhluk. Dan itu syirik dalam rububiyah dan akhirnya membawa syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. من جعل بينه وبين الله وسائطا من جنس ما كان عليه المشركون الأولون ولا شك أن هذا النوع أحوال ممن يعبده ما يعبد معتقدا أنه ينفع ويضر فيجمع بين الشركين والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة بل أمر بأن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له. Dan ini macam telah kita sebutkan tadi, apabila disebut man ja'ala bainahu wa bainallahu wasaita, sesiapa yang menjadikan antara dia dengan Allah itu perantaraan, maka tak kira lah pada zaman musyrik awal pun ada orang buat perantaraan, maka orang musyrik yang berlaku zaman akhir ini juga berlaku benda yang sama. Macam kita sebutkan tadi, konsepnya sama, bendanya mungkin berbeza, peralatannya mungkin berbeza, ibadatnya mungkin ada sedikit kaifiat yang berbeza, tetapi konsep syirik yang mereka lakukan itu sama, tidak ada beza. Sebab itu kita kata kena ngaji tauhid. Sebab itu kita kata kena mengaji, kena faham tauhid dan kena faham syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena faham sunnah dan kena faham bid'ah. Kerana kalau kita tidak memahami konsep tauhid dan konsep syirik, maka kita rasa kita tak buat syirik, tetapi akhirnya kita jatuh dalam perkara syirik. Na'udzubillahi min zalik. Kita belajar sunnah, kita tak tahu tentang konsep sunnah yang sebenar, sehingga kita memahami konsep bid'ah. Kalau sekiranya kita hanya belajar sunnah tapi konsep bid'ah tak faham, maka jatuhlah dia dalam bid'ah dengan sangkaan dia buat sunnah. Maka ini yang telah banyak kali kita ulang daripada risalah-risalah sebelum ini dan tajuk-tajuk yang sebelum ini, iaitu mesti belajar dua-dua sekali. Kalau tak, maka kita akan tidak mendapat kefahaman yang jelas dalam perkara yang kita sebutkan. Baik, qala Syekh rahimahullah. Berkata Syekh rahimahullah, as-salisu, yang ketiga,
man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha mazhabahum kafar. Yang ketiga, perkara yang membatalkan akidah yang disenaraikan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Man lam yukaffiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir. Au syakka fi kufrihim, ataupun ada rasa syak dengan kekufuran mereka. Au sahhaha mazhabahum, ataupun mendakwa mazhab mereka itu sahih, ataupun agama mereka sahih, kafara, maka dia telah kufur ataupun telah kafir. Maka asalisu, perkara yang ketiga daripada perkara yang membatalkan keislaman dan keimanan, man lam yukaffiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin. Orang musyrikin, siapa yang tak mengkafirkan orang kafir. Allazina ya'buduna ma'allah, iaitu siapa dia? Iaitu orang yang menyembah bersama dengan Allah Ta'ala itu selain. Maksud orang buat syirik, musyrikun, orang yang melakukan syirik, dan orang yang melakukan syirik dalam masa yang sama dia mendakwa dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya'budunal ahjar, maka mereka menyembah pokok. Wal ahjar, batu-batu. Awil mauta, menyembah orang mati. Awil baqar, lembu. Awil salib, ataupun salib. Awil masih, ataupun al-masih dan maknya Nabi Isa AS dan Maryam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firman, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Surah Maidah 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, wa iz qala Allahu ya Isa, wahai Isa, kata Allah Azza wa Jalla, wahai Isa ibn Maryam, adakah engkau yang menyeru umat engkau untuk menyembah engkau dan mak engkau? Iaitu mengambil aku dan ibumu ilahaini, itu dua Tuhan, min dunillah, selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam, telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Maka dia menceritakan tentang orang yang menjadikan Nabi Isa Tuhan, iaitu Kristian. Orang yang menjadikan ibu Nabi Isa sebagai Tuhan. Pada hari akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan ini. Allah akan tanya kepada mereka, adakah engkau yang menyuruh orang untuk menyembah diri engkau? Ditanya kepada Isa AS, wahai Isa, adakah engkau yang menyuruh kaum engkau menyembah engkau dan menjadikan mak engkau Tuhan selain aku? Maka sudah tentu jawapannya tak. Dan sudah tentu Nabi Isa AS berlepas diri daripada perbuatan tersebut. Tetapi Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Isa AS begitu? Sedangkan Nabi Isa AS, Allah mengetahui dia Nabi dan dia tidak akan sekali-kali melakukan perkara demikian. Tetapi itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala macam kita sebut, Mahkamah Tuhan Rabbul Jalil, tak ada siapa yang terlepas. Semua akan ditanya, termasuk yang makhluk yang dijadikan sembahan pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala, adakah kamu semua yang suruh pengikut engkau menyembah engkau? Maka ini menunjukkan sangat takutnya kita pada hari kiamat nanti, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ke tahap itu mempersoalkan dan akan bertanya kepada makhluk-makhluk ini tentang perkara yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.
Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maksudnya dia kata orang kafir itu, dia kata tidak musyrik. Dia tahu dah yang si kafir itu kafir. Dia tahu dah yang si kafir itu beragama Kristian. Dia tahu dah yang si kafir itu beragama selain daripada agama Islam lah. Kemudian dia kata, Fulan bin Fulan bukan good. Sedangkan pada hakikatnya dia adalah beragama demikian. Kemudian kita pula kata tak. Dia tidak kufur. Kita pergi kata kepada orang yang kafir, dia tidak kafir. Atau au syakka fi kufrihim, ataupun syak ada pun syak wasangka pula tentang kekufuran dia. Kafar, maka dia kufur. Lianna syakka fil haqq katakzib bihi. Kerana orang yang mendustakan kebenaran itu seumpama orang yang mendustakannya. Kaya qul wallahi la nadri al-yahud wan nasara ala haqqin am la. Sebagaimana mungkin orang tu kata, aku tak tahu orang Yahudi Kristian ni betul ke tak. Aku tak tahu. Maka itu syak. Sedangkan benda itu telah nyata dan terang bahawa dia bukan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang hanya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah Islam saja. Maka siapa yang kata, jangan kata agama Hindu tu agama kufur, kita tak tahu. Boleh jadilah orang yang beragama Kristian tu masuk syurga sebab dia Islam. Ini tak boleh. Hukumnya kafir. Siapa yang mengatakan demikian kafir. Siapa yang syak ke atas kekufuran seseorang itu kafir. Au sahhaha mazhabahum ka yaqul innahum ala dinin sahih, ataupun menyatakan agama dia agama yang benar. Tak payahlah kita berbalah ni, semua agama betul. Tak payah kita nak balah Islam je yang betul. Kita tahu bahawa semua agama membawa kepada kebaikan. Dan semua agama-agama ni, tak ada agama yang mengajar benda buruk kat pengikut-pengikutnya. Maka kita ni perlu tahu bahawasanya agama ni pun betul, agama ni pun betul, agama ni pun betul, agama ni pun betul, engkau yang tak betul dan kau akan murtad. Habis sudah. Maka sesiapa yang syak kepada kekufuran orang kafir, maka murtad hukumnya. Seumpama pada zaman kini, iaitu seruan kepada wahdatul adyan, seruan kepada penyamaan agama, wahdatul adyan, agama yang adyan, wahdatul adyan, maksudnya kesatuan agama, semua agama sama, liberal dan sebagainya. So ini semua adalah kekufuran yang nyata. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah kata dalam Quran, telah kafir orang yang berkata Allah itu adalah Nabi Isa. Kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang kata Allah itu tiga dari yang tiga. Jadi itu adalah asas. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Banyak ayat Quran yang melaknat orang kafir, yang menyatakan kekufuran orang kafir itu pada waktu akhir nanti, kalau dia mati dalam keadaan kekufurannya, akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak sekali ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita orang Islam kena yakin bahawasanya agama yang benar di sisi Allah yang diterima adalah Islam saja. Tak ada agama yang benar melainkan Islam saja. Kalau ada orang kata agama ini kita tak boleh kata sesat sebab kita pun tak tahu, maka ini orang yang akidahnya rapuh dan orang yang akidahnya boleh gugur. Seumpama orang yang mengatakan bahawasanya tokoh-tokoh agama tertentu, seumpama tokoh agama Buddha umpamanya, seumpama tokoh agama Hindu umpamanya,
Maka dia kata kemungkinan tokoh-tokoh ini adalah Islam. Kemungkinan tokoh-tokoh ini kemungkinan Nabi. Lagi teruk. Kerana telah tahu bahawasanya dalam sejarah hidup mereka, mereka kufur kepada Allah. Telah tahu dalam sejarah hidup mereka, dalam kehidupan mereka, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba kita kata, kita tak pastilah bahasanya dia ni Islam ke tak. Sedangkan dia mati dalam keadaan kafir. Jelas. Maka ini kadang-kadang kecelaruan orang Islam kita dalam memahami akidah sendiri. Ini kecelaruan orang-orang yang tidak memahami akidah sendiri, yang tak mengaji akidah sendiri. Maka akan menyebabkan bahaya kepada agamanya, akan menyebabkan keislamannya juga adalah terbatal. Baik. Kalaulah syak kepada agama orang yang dah tahu dah dia itu memang kafir dan kita syak agama itu kafir, apa hukum kalau diri sendiri syak kepada agama Islam sendiri? Maka dah tentu hukum ni kafir. Apa hukum satu orang yang kata agama dia yang dia anut itu Islam, dia sendiri tidak yakin Islam adakah benar ataupun tidak? Dia kata bahawasanya, iyalah memanglah aku ini Islam, tapi sebenarnya aku rasa agama Islam ni I pun tak pastilah. Agama Islam ni rasanya macam tak betul jugalah. Kafir hukumnya. Sesiapa yang ada syak pada keislaman, dia kafir. Benda bukan easy as ABC. Benda bukan simple seumpama itu. Satu orang yang tidak yakin lagi dengan agamanya, kafir. Satu orang yang mengatakan bahawasanya I nak keluar agama lah, I nak keluar agama Islam sebab I rasa Islam tak adil lah. Telah kufur sebelum dikufurkan oleh orang lain. Telah kufur sebelum dihukumkan kufur oleh mahkamah. Belum masuk mahkamah lagi. Macam kita dah cerita pada sebelum ni, kita baca risalah tentang syarat la ilaha illallah. Satu orang yang dia kata bahawasanya dia itu namanya Islam, tapi dia dah tak beramal dengan Islam. Bahkan dia itu lebih yakin dengan agama lain dan dia tak yakin agama Islam agama yang benar. Maka walaupun namanya Maklimah, walaupun namanya Suzana, orang lain ni, walaupun namanya Abu Bakar, walaupun namanya Abdul Karim, walaupun namanya Anwar, walaupun namanya Sulaiman, ada syak kepada agamanya, maka akan menyebabkan kekafiran dan jatuh keislaman, dan wajib untuk dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Ini 2-3 hari yang berlaku, iaitu makhluk yang bernama Wallahu A'lam tu yang mengatakan nak keluar Islam. Dengan hanya kita kata kita nak keluar daripada Islam, telah pun Islam itu batal. Dengan kita kata kita nak keluar daripada Islam, apa maksud bila kita kata kita nak keluar daripada agama Islam? Telah ada syak dan telah tidak yakin lagi agama Islam agama yang benar, maka murtad hukumnya. Yang pelik, orang Islam yang mempertahankan orang yang sebegini. Itu lagi pelik. Dia kata kita tak boleh lah, kita tak boleh menyokong orang yang nak kafir ni. Memanglah kita tak boleh menyokong orang yang kafir, tapi kalau orang yang dah kafir, bukan sokong, kita tak sokong. Dah memang kafir dah. Dah memang kafir. Nak buat macam mana? Maka ini perkara yang perlu difahami oleh kita semua. Perkara akidah yang perlu kita fahami, yang menjadi barah ataupun yang menjadi masalah dalam masyarakat kita pada hari ini. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kefahaman yang jelas kepada kita terhadap akidah yang kita pegang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati jantung kita ini di atas keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang Tuhan yang membolak-balikkan hati ini. Thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Engkau
kekalkan dan tetapkanlah agamaku ataupun akidahku ini, hatiku ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita dalam Islam, dalam akidah yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kefahaman yang jelas terhadap akidah kita dan memberi juga kefahaman yang jelas kepada masyarakat kita berkenaan akidah ini, dan juga menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan pula kepada orang lain dan memahamkan pula kepada orang lain tentang perkara asas ini. Kalau sekiranya kita telah mengetahuinya, dah wajib untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Dan sebenarnya macam kita sebutkan bahawasanya akidah Islam adalah akidah yang jelas, akidah yang terang lagi bersuluh, akidah yang simple dan senang, yang perlu difahami oleh orang yang tak bersekolah, sehinggalah orang yang bertaraf profesor kat universiti pun wajib mengimani dan wajib beriman dengan akidah ini. Maka sudah tentu akidah ini adalah akidah yang begitu senang dan begitu simple untuk kita fahami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan juga kekuatan kepada kita untuk mengaji dan membaca lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita di dalam perkara asas ini, perkara yang boleh memahamkan kita kepada akidah tauhid yang kita pegang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan juga kepada semua para ulama kita yang telah pun menulis dan telah pun menyampaikan, mendakwahkan akidah ini sejak daripada dulu sehinggalah zaman kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa mereka, Allah Ta'ala angkatkan, tinggikan martabat mereka, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan mengangkat martabat mereka di dalam kalau sekiranya telah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada perkara yang keempat, perkara yang membatalkan keislaman, iaitu man i'taqada, siapa yang beriktikad bahawasanya selain daripada petunjuk Nabi SAW adalah lebih sempurna dan lebih bagus, maka dia telah pun kafir. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.